Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ni saya nak buat ulasan perlawanan antara JDT versus Kuching City, yang mana JDT menang 2-0 hasil jaringan dari Beksen dan juga Yuan Muniz. Pada perlawanan ni, memang kalau kita lihat kesebelasan utama JDT, mereka rotate beberapa player lah selepas international duty. Dan yang paling penting, kita dapat lihat kemasukan Nak Choi Insa balik dalam squad walaupun masuk di second half lah. Itu adalah perkara yang agak menggembirakan saya, sebab saya adalah salah seorang fans Nak Choi Insa, die hard fans lah, and yang mana tengok video saya daripada dulu. Kalau Nak Choi Insa ni antara pemain yang saya minat, yang memang saya suka lah kalau bermain dengan JDT. And cumanya untuk season ni, akibat dari kecederaan, memang Nak Choi Insa tak main, dan akhirnya dia kembali untuk masuk ke dalam padang dan memainkan peranan yang agak penting di barisan tengah. So mengharapkan konsistensi dan Nak Choi Insa dapat balik performan dia macam dululah untuk membantu bahagian tengah pasukan JDT, terutamanya di ACL dan juga saingan-saingannya seterusnya pada season hadapan. Tapi kalau kita lihat dari faktor umur, mungkin Hong Wan dah boleh backup ataupun Hong Wan dah boleh ambil alih tugas Nak Choi Insa di bahagian tengah lah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Johor Darul Takzim. Apakah perkara positif yang saya suka tentang Johor Darul Takzim? Perkara positif yang pertama adalah mengenai mereka punya attacking style. Bermaksud untuk perlawanan ni, kalau kita lihat bertemu dengan pasukan seperti Kuching City, mereka agak bermain dengan compact. Mereka bertahan dengan baik. Mereka cuba untuk react terhadap semua hantaran-hantaran dari pemain JDT ke dalam kawasan kotak penalti, dan mereka cuba untuk intercept dan sebagainya. Dan JDT pula apabila dapat ruang dalam kotak penalti, mereka tak banyak space untuk melakukan percubaan, dan boleh dikatakan ada orang kata apa, percubaan di dalam D-box oleh pasukan JDT pada perlawanan ni. Tidak mau ataupun tak mau nak masuk ke dalam gawang. Boleh dikatakan ada 2-3 percubaan, tetapi dia tak mau nak masuk, berjaya diblok oleh defend, kena tiang dan sebagainya. Jadi apabila perkara tersebut berlaku, bertemu dengan pasukan yang bermain dengan agak baik dalam sistem bertahan, JDT sebenarnya ada kualiti in term of untuk mereka sudahkan game dengan kualiti pemain hadapan yang mereka ada seperti Beksen, yang mana bila mana mereka tak boleh untuk menjaringkan gol dari kawasan 12 ela dan sebagainya, apa yang dilakukan oleh JDT adalah mereka cuba untuk cari ruang yang kosong untuk mereka melakukan percubaan ataupun mereka strike lah ke arah gawang pasukan lawan. Dan hasilnya apa dia? Kita boleh tengok 2 gol JDT lakukan pada perlawanan semalam adalah di luar kotak penalti. Salah satunya daripada Beksen, yang mana Beksen dia tahu dia dikawal rapi oleh pertahanan Kuching City. Apa yang dilakukan oleh beliau adalah beliau cuba untuk bergerak sehabis banyak di dalam padang, dan yang paling penting adalah dia tinggalkan kawasan di bahagian serangan untuk dia drop lebih deeper ke kawasan tengah untuk bantu dalam fasa build up, dan dia cuba untuk mencari ruang kosong untuk dia melepaskan percubaan. Dan hasilnya kita boleh nampak lah, selepas beberapa kali mereka cuba dan cuba tak boleh untuk menjaringkan gol, Beksen keluar daripada posisi dia sebagai pemain nombor 9 untuk lebih kepada half space ataupun di bahagian kiri. Maka di situlah Beksen dapatkan ruang untuk dia melakukan percubaan, dan hasilnya berjaya untuk menjaringkan gol. So ball striking daripada striker pasukan JDT memang marvelous, top notch lah. Mereka ada kualiti penyerang yang mana kalau hang main defend ataupun kau main defend, main low block ataupun compact, mereka akan cari jalan lain untuk mereka score the goal. So itu adalah kualiti yang ada pada striker ataupun front line pasukan JDT. Bahkan kalau kita lihat percubaan apabila kemasukan Heberty pun semalam hampir membolehkan pasukan JDT skor gol daripada luar kotak penalti. So benda tu adalah efektif lah. Apabila bertemu dengan JDT, pasukan lawan perlu berfikir adakah mereka nak main low block dan juga compact sahaja, ataupun mereka perlu untuk tutup ruang daripada bahagian tengah sampailah ke defense supaya JDT tak ada ruang yang banyak untuk mereka skor gol. Sebab setiap ruang yang JDT dapatkan, mereka boleh jaringkan gol daripada setiap sudut. Itu adalah kelebihan untuk pasukan JDT. The quality of the players untuk bahagian serangan memang top notch, memang bagus gila. Itu yang kita boleh katakan yang pertama. Yang kedua,
Apa yang saya suka tentang pasukan JDT pada perlawanan ni adalah cara mereka build up. Kalau anda lihat dalam fasa build up ataupun attacking transition dalam serangan mereka untuk menyerang pasukan Kuching City, apa yang dilakukan oleh JDT, still mereka akan build up daripada bahagian bawah. Cumanya untuk penggunaan bahagian bawah game ni, kalau kita lihat JDT ada starting ataupun bermula dengan beberapa corak yang boleh dikatakan agak menarik untuk saya katakan. Salah satunya corak yang JDT selalu buat, iaitu mereka akan staykan back 3, iaitu mereka akan letak orang kata apa, Syarul Saad, Feroz Baharudin dan juga Syahmi Safari, yang mana ketiga-tiga player ni akan bertindak sebagai back 3. Selalunya Hong Wan yang akan drop deeper between the centre back. Tetapi akibat daripada tak ada jadi amat untuk game ni, apa yang dilakukan oleh JDT adalah mereka letakkan Matt Davis sebagai right centre back, mereka letak Syarul Saad sebagai centre back dan mereka letak Feroz sebagai left centre back. Dan apa yang dilakukan oleh pasukan JDT adalah untuk game ni mereka bermain dalam fasa back 3 dan mereka cuba untuk membebaskan mereka punya midfield pivot, iaitu mereka cuba membebaskan Yuan Muniz, Hong Wan dan juga mereka akan cuba membebaskan Kunimoto di bahagian tengah. Jadi apa yang berlaku di sini adalah mereka akan push untuk Hong Wan sentiasa berada di garisan tengah dan juga lebih tinggi daripada kedudukan berada di area ataupun di kawasan mereka sendirilah, untuk Hong Wan melakukan sesuatu daripada segi ball progression di kawasan tengah. Jadi di sini kita boleh nampak yang Hong Wan acap kali dia melakukan switch play ataupun orang kata apa, hantaran-hantaran jauh daripada bahagian tengah untuk buka game kepada bahagian wide area ataupun untuk membantu Yuan Muniz dan juga Kunimoto di bahagian tengah, yang mana untuk game ni itu dalam fasa yang pertama lah, yang mana JDT guna untuk penggunaan back 3. Tetapi ada juga dalam fasa yang kedua, yang ni JDT hanya guna dalam 3 ke 4 minit saja. Kalau boleh tengok ulangan, boleh tengok dekat minit keempat, between minit keempat, di antara minit keempat dan minit kelima, yang mana JDT dia utilisekan dengan penggunaan dua centre back. Bermaksud dia ubah Feroz untuk bermain di tempat Syarul dan Syarul bermain di tempat Feroz, dan dia push untuk Oscar Arribas dan juga Syahmi Safari naik lebih tinggi untuk cover up bahagian wide area, dan mereka akan push di bahagian kanan Darren Sham untuk masuk lebih kepada maafkan saya, mereka akan push Syahmi untuk naik lebih tinggi, tetapi Syahmi dia akan cover up the half space area di bahagian lebih kepada more to central, yang between antara tengah dan juga bahagian wide area kanan, dan Darren Sham dia akan hold the touchline ataupun cover up bahagian wide area di bahagian winger, dan di bahagian kiri Oscar Arribas akan cover bahagian wide area, dan Fernando Forestry ataupun Kunimoto akan masuk lebih kepada half space untuk mereka menerima bola dan juga menggerakkan ball progression. Jadi di sini boleh dikatakan dalam fasa attacking untuk pasukan JDT all out, dan mereka akan cuba untuk build up dalam penggunaan dua pivot, iaitu Kunimoto dan juga Yuan Muniz akan drop lebih deeper di kawasan half space, dan mereka akan cuba progress daripada kawasan mereka sendiri bola untuk bawa naik lebih tinggi, untuk bawa progression ball lebih tinggi lah, untuk memastikan yang JDT sentiasa ada option yang boleh cover up bahagian tengah dan juga ada orang yang cover up bahagian wide area. Tetapi benda tersebut berlaku dalam hanya 3-4 minit saja, ataupun between minit ketiga hingga minit kelima. Tetapi selepas itu JDT kembali kepada transisi mereka yang biasa, iaitu mereka masih lagi meletakkan Hong Wan sebagai proper player di bahagian dua centre back mereka, iaitu mereka letak di antara Feroz dan juga Syarul Saad, yang mana kedua-dua player ni balik kepada posisi asal. Feroz main kiri dan Syarul Saad main lebih kepada central, dan Hong Wan akan berada di antara mereka berdua, tetapi more to up front, depan sikit saja, untuk JDT membebaskan Syahmi Safari untuk memberi supporting play kepada Darren Sham dan juga Oscar Arribas untuk memberi support kepada Kunimoto dan sebagainya, yang membolehkan Forestry masuk lebih kepada central untuk membantu backsen di bahagian center forward. So benda tu baguslah bagi pasukan JDT. Dan untuk game ni, kalau kita lihat flexibility yang ditunjukkan oleh barisan tengah pasukan JDT sebenarnya sangat bagus in term of ball progression, in term of supporting play dan juga membantu build up daripada bahagian bawah. Untuk game ni boleh saya katakan Yuan Muniz dan juga Kunimoto memainkan peranan yang penting apabila kedua-dua player ni saling banyak bergerak dan mereka saling turun untuk meminta bola, dan mereka cover up area half space dengan sangat banyak. Dan yang paling penting, mereka juga banyak switch position between these two players lah, yang mana mereka tukar kadang-kadang
Kunimoto main dekat right half space, kadang-kadang Yuan Muniz main dekat left half space. So mereka berdua tukar. Cumanya yang membezakan mereka adalah Hong Wan yang stay in the behind. So bila mana mereka berdua bertukar dan mereka berdua asyik tolong ball progression di bahagian bawah, mereka telah membebaskan banyak pergerakan di bahagian wide area, sama ada Forestry ataupun Oscar Ribas di kiri dan Darren Sham atau Syami Safari di kanan, untuk exploit dan juga masuk di kawasan wide area tersebut lah. Dan kita boleh nampak banyak gerakan-gerakan berjaya dilakukan oleh JDT di kawasan wide area di bahagian kanan dan kiri, yang membolehkan mereka buat cutback ataupun hantaran ke dalam D-box lah untuk mereka supply bagi mencari player seperti Backson dan juga Forestry, yang mana kedua-dua player ni memang bila ada crossing akan ada player JDT lebih daripada seorang. So bila Backson terlepas, dia akan ada Forestry. Bila Backson tak dapat bola, dia boleh acah tinggal kat Forestry ataupun dia boleh passing balik ke bahagian belakang. So benda tu efektif dan ada beberapa gerakan yang dilakukan oleh pasukan JDT berjaya untuk penetrate dan masuk ke dalam D-box. Jadi benda tu positif. Cumanya in term of decision making dan juga hantaran-hantaran tersebut untuk mereka sudahkan tidak berjaya lah di dalam kawasan kotak penalti tersebut. Tetapi untuk pemain seperti Darren Sham, bagi saya dia telah menjalankan tugas yang sangat baik, dan dia masih muda, dia masih lagi perlukan banyak minit permainan untuk dia blend in dengan squad senior. Dan semalam bagi saya overall not bad lah. Dan di second half, pertukaran-pertukaran yang dilakukan oleh JDT tak banyak mengubah corak permainan, lebih kurang sama. Cumanya boleh dikatakan di second half tak banyak percubaan-percubaan berbahaya dan tak banyak pasukan JDT berjaya untuk execute orang kata apa gol. Jadi 2-0 tu adalah kemenangan yang orang kata apa deserve lah untuk pasukan JDT, dan kekalahan yang deserve untuk Cochin City. Kalau untuk Cochin City, apa yang kita boleh katakan adalah mereka sebenarnya in term of gameplay, mereka tak terlalu kepada ball possession, mereka lebih kepada bertahan, dan sistem build up mereka lebih kepada direct dan lebih kepada long ball. That is orang kata apa benda yang mereka boleh lakukan. Cumanya bila mereka lebih kepada direct and long ball, mereka ada beberapa chances ataupun peluang yang mereka boleh untuk execute dalam situasi one on one. Tetapi boleh dikatakan recovery phase daripada bahagian pertahanan JDT, terutamanya Feroz Baharudin, dalam situasi one on one memang penyerang pasukan Cochin City sukar untuk tembusi lah, macam Pedro Henrique dan sebagainya. Bila dapat situasi one on one dengan Feroz, memang mereka akan kalah lah. Sebab Feroz memang bagus gila daripada segi reading game, daripada segi situasi one on one dia memang bagus. So benda tu solid lah. Jadi banyak orang kata apa lebih kepada counter attack and long ball, memang tak terlalu efektif lah kepada serangan pasukan Cochin City untuk penetrate dan juga beat pertahanan pasukan JDT, yang boleh dikatakan mereka dah memang siap siaga untuk bertahan dengan corak serangan yang dilakukan oleh Cochin City. Jadi memang Cochin City semalam serangan tak efektif, tak ada banyak percubaan kecuali minit 93 yang hampir menjaringkan gol. Tapi nasib baik reflection yang bagus dari Fariza Malias berjaya menyelamatkan gawang dalam situasi set pieces, ada heading tu. Tetapi selebih itu memang Cochin City tak ada peluang yang banyak lah untuk exploit dan juga menembusi barisan pertahanan. Jadi mereka perlu tingkatkan lagi lah corak permainan yang efektif untuk counter attack dan long ball mereka. Sebab selalunya mereka efektif, lawan Kedah pun semua mereka efektif, tapi game malam ni mereka seakan-akan hilang beberapa players yang di hadapan yang lebih sharp. So benda tu mengganggu rentak lah. Tetapi untuk defend mereka dah buat dengan habis baik, dan tak berdibolosi dengan dalam kawasan kotak penalti. That is a good thing, sebab JDT score dua-dua daripada luar kotak penalti, satu dari free kick, yang boleh dikatakan free kick tu adalah yang pertama selepas Leandro injured tu, kalau tak silap saya. And so benda tu positif lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.